Kemasukan pelancong ke Pulau Tioman hanya akan menggunakan satu pintu masuk sahaja, iaitu melalui Jeti Tanjung Gemuk sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku jangkitan COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata, ini kerana kesemua kemasukan ke Pulau Tioman adalah melalui jalan darat saja. Sebabnya, pertama sekali adalah sukar untuk kita mengawal dari segi angka. Yang keduanya, jika ada jangkitan COVID dan sebagainya, kita pun sukar nak nyatakan daripada Rompin ke, daripada Tanjung Gemuk ke, daripada Mersing. Jadi, kita mencadangkan supaya hanya satu saja, iaitu di Rompin sajalah tempat, iaitu di Tanjung Gemuk sajalah tempat untuk pelancong-pelancong memasuki Pulau Tioman untuk menaiki bot. Beliau berkata demikian ketika sidang media mengenai pelaksanaan gelembung pelancongan domestik Pulau Tioman di Wisma Seri Pahang yang turut dihadiri Pengurus Besar Tourism Malaysia Pahang, Kamaruddin Ibrahim. Menurut beliau lagi, Kerajaan Pahang juga telah menubuhkan satu pasukan petugas bagi menguruskan kawalan wabak ini yang melibatkan pelbagai agensi. Kawalan wabak ini akan diambil tindakan oleh Pusat Kesihatan Daerah dengan melakukan penilaian risiko jika kes positif dilaporkan melebihi 5 kes dalam satu premis di mana terdapat keperluan mengeluarkan arahan penutupan premis dan sanitasi dilakukan. Arahan kuarantin akan dikeluarkan kepada kontak rapat yang telah dikenal pasti dan sanitasi kawasan premis akan dilakukan oleh pemilik premis tersebut dengan penyeliaan daripada pasukan kesihatan. Tambah beliau lagi, keanggotaan Tioman Task Force ini akan melibatkan 6 bahagian iaitu kawalan pandemik, keselamatan, kawalan pintu masuk, pengindahan bandar, pelancongan dan komuniti. Tioman mampu menampung kira-kira 250,000 pelancong setahun dengan menawarkan 1,821 bilik daripada 103 hotel dan chalet yang ada, 30 pusat menyelam, 3 orang pemandu pelancong dan 88 orang pemandu bot. Penduduk Kampung Alok Ara dan Kampung Langgar serta 23 kampung lain di daerah Pekan kini mula mendapat perkhidmatan internet yang lebih baik setelah kerja-kerja pembinaan 2 buah menara baru dan menaik taraf 23 stesen pemancar telah siap dilaksanakan sejak 31 Ogos 2021 lalu. Antara kampung dan kawasan yang terlibat adalah Kampung Landai, Kampung Paya Tasik Mentiga, Bandar 2 Paloh Hinai, Nenasi, Kampung Dusun, Kampung Cawai, Ladang Bebar, Kampung Batuk 16, Kampung Pandan, Kampung Badong Dalam, Kampung Pengkalan Kulim, Permatang Becai, Simpang Cini, Pramujaya 3, Taman Mentiga Jaya, Taman Perdana Peramu, Taman Intan Peramu, Felda Cini 1 hingga 4, Kampung Permata dan Kampung Ketapang. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, beliau telah diberi taklimat oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berkenaan pencapaian terkini semua projek-projek yang sedang dilaksanakan Kerajaan Pahang bersama SKMM dalam meningkatkan pencapaian internet serta telekomunikasi di seluruh negeri Pahang termasuk di Pekan. Katanya, secara keseluruhannya, di bawah pelaksanaan projek infrastruktur komunikasi pelan jalinan digital negara jendela Pekan, sebanyak 22 menara baru akan dibina dan 126 stesen pemancar akan dinaik taraf ke rangkaian 4G telah dirancang. Jelasnya, bagi perkhidmatan jalur lebar talian tetap pula, sebanyak 2,099 premis akan disediakan dengan capaian rangkaian gentian optik. Manakala di seluruh negeri Pahang, sebanyak 270 menara baru akan dibina dan 893 buah kawasan terlibat dalam usaha menaik taraf stesen pemancar 3G kepada rangkaian 4G dan semua projek ini sedang dilaksanakan berperingkat serta dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2022. Beliau dalam masa yang sama berterima kasih kepada SKMM dan semua pihak yang terlibat
dalam menjayakan usaha dilakukan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail selaku Ketua Kerajaan Pahang yang sentiasa komited meningkatkan pencapaian internet dan telekomunikasi di seluruh negeri ini. Geran penyelidikan yang diberikan oleh Kerajaan Pahang dilihat dapat membantu pemeliharaan biodiversiti di Taman Negeri Rompin oleh para penyelidik. Salah seorang penerima geran penyelidikan, Dr. Nazirah Muhammad Abdullah daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM berkata, geran sebanyak RM10,000 ini dapat membantu mereka melakukan pemeliharaan dan skop kajian yang dilakukan. So, saya mendapat geran kajian daripada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, yang mana kita kajian saya fokus kepada kita nak buat laluan semula, model laluan semula kepada gajah. Itu inilah, dan kita diberi 10K untuk melaksanakan kajian inilah. Terima kasih kepada sumbangan yang diberikan untuk kita menjayakan kajian yang boleh membantu untuk dari segi kita melihat bagaimana pemeliharaan gajah itu boleh dilakukan dengan framework yang kita hasilkan ini, insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas sesi penyampaian surat tawaran dan mock check Geran Penyelidikan dan Pendidikan Perhutanan Taman Negeri Rompin bagi tahun 2020 semalam. Majlis penyampaian geran berkenaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail. Menurut Dr. Razak Terhim daripada Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM, beliau akan mengkaji kehadiran cendawan bercahaya pada waktu malam di Taman Negeri Rompin menggunakan geran yang diterima ini. So, pada hari ini saya mendapat cek bernilai RM10,000 daripada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang untuk satu kajian kulat bercahaya ataupun biopendicular kulat ataupun cendawan bercahaya pada waktu malam sebagai tarikan ekor pelancongan baharu di Taman Negeri. So, kajian ini akan mengkaji kehadiran kulat bercahaya di Taman Negeri dan melihat spesies-spesies yang ada dan sebagai untuk tarikan ekor pelancongan tersebut. Okey, sekian. Terima kasih. Sementara itu, menurut Dr. Zarul Hazrin Hashim daripada Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat Universiti Sains Malaysia USM berkata, geran penyelidikan ini akan digunakan bagi kajian diversiti mamalia kecil dan iktiofauna di Taman Negeri Rompin. Pada majlis ini saya telah diberikan sumbangan sebanyak RM10,000 untuk kajian diversiti mamalia kecil dan iktiofauna di Taman Negeri Rompin. Jadi kajian ini akan maksudnya kita kaji inventory haiwan-haiwan yang ada di Taman Negeri Rompin atas dasar memelihara khazanah negara.